dan izin restoratif justice. Kedua, pelaksanaan kajian empirikal pengasingan peranan pendakwa raya dan peguam negara bagi mengenal pasti langkah terbaik ke arah reformasi institusi yang lebih tepat dan progresif. Dan ketiga, pengaturan langkah jitu untuk mempertahankan kedaulatan tanah air daripada tuntutan suluh. Kerajaan sama sekali tidak akan berkompromi dalam hal ini dan akan terus mengatur langkah terbaik untuk melindungi dan memelihara kedaulatan Malaysia. Kerajaan juga komited dalam menangi isu pengubalan wang haram dan pembiayaan keganasan. Selaras dengan itu, semakan perundangan Akta Pemegang Amanah 1949 dan Akta Pemegang Amanah diperbadankan 1952 akan dilaksanakan dengan kadar yang segera. Selanjutnya, kerajaan juga turut cakna mengenai penipuan cyber yang kian kompleks seiring dengan perkembangan teknologi. Kini hanya terdapat satu mahkamah session, iaitu Mahkamah Cyber, untuk mengendalikan prosiding berkenaan jenayah cyber. Bagi memastikan mangsa jenayah cyber memperolehi keadilan dalam tempoh masa yang munasabah, Kerajaan Perpaduan akan memperluaskan Mahkamah Cyber di seluruh Malaysia secara berfasah. Untuk maklumat, Tuan Yang di-Pertua, saya telah mengumpulkan semua isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat daripada blok kerajaan dan blok pembangkang mengikut tematik seperti berikut. Pertama, pemekasaan perkhidmatan bantuan Government Malaysia, pemantauan pendanaan awam yang baik oleh Jabatan Audit Negara, inisiatif pengubalan Akta Kebebasan Maklumat, penambahbaikan dan pindaan kepada Akta Pemberi Maklumat 2010 dan reformasi institusi Parlimen, penubuhan Suruhanjaya Kanak-kanak, usaha pengenalan pengetahuan pengurusan kewangan dan celik muflis, usaha perundangan kawal selia pendanaan politik yang baik, usaha reformasi mengenai pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dan pendapatan mekanisme aduan berkenaan isu rasuah dan integriti. Yang Berhormat Jelun Terbau dan Bangi telah membangkitkan berkenaan dengan peranan Jabatan Bantuan Guaman dan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK serta usaha memperkasakan perkhidmatan bantuan guaman bagi membolehkan lebih banyak bantuan guaman diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Tuan Yang di-Pertua, peranan Jabatan Bantuan Guaman ataupun JBG dan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK adalah saling lengkap melengkapi dalam merealisasikan penyampaian khidmat bantuan guaman. Sebagaimana yang diperuntukkan dalam Akta Bantuan Guaman 1971, Akta 26, JBG memfokuskan kepada 3 kategori khidmat bantuan guaman iaitu prosiding sivil, prosiding syariah dan prosiding jenayah khususnya bagi kes pengakuan salah. Dengan izin guilty plea sahaja, antara usaha memperkasakan perkhidmatan bantuan guaman sedang dilaksanakan adalah pertama, memperkasakan perkhidmatan pengantaraan dengan izin mediation services secara dalam talian dengan membantu mahkamah menggalakkan penyelesaian luar mahkamah perkhidmatan pengantaran secara dalam talian untuk memudahkan masyarakat dan mengurangkan kos pengangkutan pihak-pihak yang bertikai. Kedua, meningkatkan penglibatan lebih ramai peguam swasta untuk menjadi peguam panel Jabatan Bantuan Guaman bagi membolehkan pengurusan litigasi sivil dan syariah secara berbasingan dan berfokus. Kemudian pelantikan peguam panel di bawah Jabatan Bantuan Guaman diperluaskan dalam menyediakan khidmat dampingan guaman iaitu bagi kes-kes jenayah yang melibatkan mangsa kanak-kanak khususnya yang menjadi mangsa jenayah seksual. Kemudian pengkongsian pintar smart partnership dengan NGO-NGO yang bertauliah yang berintipati kepada hal ehwal kebajikan kanak-kanak bagi meningkatkan kesedaran tentang tanggungjawab yang berkaitan dengan hak kanak-kanak. Dan akhir sekali, memperkasa hebahan fungsi dan peranan JBG melalui platform yang lebih luas seperti hebahan melalui arus perdana, radio dan televisyen serta program promosi dan kesedaran masyarakat. Bagi tahun 2024 pula, Kerajaan Perpaduan kekal tekad ke arah memperkasa lagi perkhidmatan Jabatan Bantuan Guaman dengan memperuntukkan tambahan sebanyak 3 juta ringgit Malaysia bagi lantikan sementara bagi menyokong JBG untuk memperluaskan pengendalian klinik guaman bergerak di kawasan pendalaman atas prinsip dengan izin mewujudkan platform Justice on Wheels. Ini bagi memastikan semua rakyat di luar sana, terutama sekali mereka yang memerlukan perlindungan dan mahu menuntut hak mereka dalam perlindungan di sisi undang-undang di kawasan-kawasan pendalaman khasnya, khususnya di Sabah dan di Sarawak, dapat memperolehi akses kepada keadilan. Dengan izin, JBG turut menyediakan klinik guaman bergerak yang akan memanfaatkan rakyat yang berada di kawasan tersebut. Manakala
YBGK merupakan badan yang diperbadankan di bawah Seksyen 16 Akta Syarikat 1966 sebagai sebuah syarikat berhad menurut jaminan dengan izin Company Limited by Guarantee dan bertaraf syarikat khairat dengan izin Charitable Company mengendalikan kes-kes jenayah khususnya bagi maksud riman, perbicaraan dan rayuan prosiding jenayah dengan menggunakan peruntukan kewangan daripada kerajaan. Kerajaan melalui Jabatan Audit Negara selaras dengan Akta Audit 19. Baik, sekarang ini sedang berlangsungnya sesi jawab usul di Dewan Rakyat. Anda boleh terus menonton kami di saluran berita RTM, di RTM Klik dan juga berseriman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Baik, sedikit rangkuman persoalan dan jawapan yang berhormat ahli parlimen, iaitu berkaitan persoalan yang kedua, apakah antara status perbaikan dan pergantian rada pesisir pantai di wilayah Sabah bagi memastikan sistem amaran terhadap aktiviti pencerobohan laut di kawasan pantai timur Sabah sentiasa berfungsi dengan baik dan berada di tahap yang optimum. Dan jawapan bagi persoalan tersebut iaitu pada 25 Mac 2013 iaitu kerajaan telah mewujudkan ESS Zone iaitu Zon Selamat Pantai Timur Sabah, dan bagi mengawasi pesisiran pantai timur Sabah antara yang lain iaitu radar CSS telah diletakkan di 13 lokasi penempatan bagi meliputi pesisiran pantai Kudat. Dan soalan ketiga iaitu berkaitan dengan strategi kementerian untuk menjejak projek-projek perumahan swasta yang berstatus lewat sakit dan terbengkalai secara komprehensif dan menyeluruh. Jawapan bagi persoalan tersebut adalah beberapa langkah yang telah pun diambil pihak kementerian, iaitu yang pertama adalah berkenaan dengan pemantauan laporan bertulis, yang kedua kenal pasti kategori projek perumahan dan seterusnya memantau kemajuan projek dari masa ke semasa, dan yang ketiga mengenal pasti tahap keseriusan masalah sesuatu projek dengan mengambil kira tempoh masa penyiapan dan perancangan jadual yang telah pun ditetapkan. Antara strategi mengatasi projek perumahan yang bermasalah adalah dua perkara. Yang pertama adalah penubuhan task force projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai, dan yang kedua adalah sebanyak 301 projek iaitu bersamaan dengan 38,752 unit rumah perumahan swasta sakit dan terbengkalai yang telah pun berjaya diselesaikan pada tahun ini dan dipulihkan dengan nilai GDV sebanyak 28.88 bilion. Baik, dan antara yang lain juga iaitu soalan ketiga iaitu bagaimana soalan daripada yang berhormat ahli parlimen SIK meminta untuk Perdana Menteri menyatakan usaha mengukuhkan kedudukan Mahkamah Syariah seperti yang termaktub dalam perlembagaan dan perluaskan fungsinya untuk mengangkat martabat undang-undang syariah bagi umat Islam di negara ini. Dan antara yang dilakukan oleh pihak kerajaan adalah banyak pindaan terhadap undang-undang syariah yang telah pun dilakukan. Dan nampaknya sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok seperti biasa. Sekian daripada saya, Raja Sufia Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya kadang mereka tidak mempunyai kepakaran, kemahiran, mereka tidak tahu hak mereka, dan antara masalah yang kita tahu yang selalu kita dengar ialah untuk pergi ke mahkamah, kes ditangguh, kena pergi lagi ke mahkamah, dan mereka yang duduk di kawasan luar bandar dengan adanya program Justice on Wheels ni, elemen-elemen mediasi boleh kita bawa dan kita dapat selesaikan di peringkat akaunti. Itu sebabnya peranan Jabatan Bantuan Guaman nanti ialah mengambil bekas-bekas hakim, bekas-bekas pegawai undang-undang yang mempunyai kepakaran.
kerana kerajaan akan biayai tetapi bukan pada kos swasta yang berlaku pada hari ini. Dan kalau kita tengok dalam kes keluarga sebagai contohnya untuk kawasan-kawasan khas dia bagi mereka tidak berkemampuan. Selain pada isu cerai, isu hadanah. Pada isu hadanah, isu tentang nafkah. Kemudian lepas itu mendapat perintah pada nafkah, pelaksanaan kepada perintah. Dan kadang-kadang bila dapat perintah, perintah tu banyak. Nak melaksana perintah tu menjadi masalah. Sebab dia lari sini, dia lari sana. Jadi anak-anak menjadi mangsa. Itu sebabnya kalau ada mediasi, diharap semua cabaran ini dapat kita selesaikan pada peringkat yang paling tersingkat. Dan kadang-kadang seperti yang mana Tuan Yang Di-Pertua tahu, kadang-kadang mediasi ini mungkin marah sebab benda lain, marah nyamuk bakar kelambu. Dan bila berbincang di luar mahkamah, kemungkinan boleh dibawa bersama dan kemungkinan penyelesaian itu lebih mudah. Sebab adanya orang-orang yang lebih berpengalaman, mungkinnya bekas hakim, memberi mereka nasihat. Itu sebabnya program Justice on Wheels ni bagi pihak Jabatan Bantuan Guaman, kita nak juga memberi bantuan kepada mereka-mereka terutama sekali peguam-peguam swasta di luar yang kemungkinan berkata bahawa adanya setengah kes mereka tidak mempunyai kepakaran dalam bidang kes-kes jenayah di bawah YBJK sebagai contoh. Dan mungkin dalam kes Justice on Wheels ni, terutama sekali bagi peguam-peguam kita di luar sana, di kawasan luar bandar, boleh memberi perkhidmatan kepada Jabatan Bantuan Guaman dan membantu dalam elemen mediasi sebagai contoh. Dan kadang-kadang dalam kes kajian tempatan dan juga kepada mereka di luar sana, masalah kadang-kadang masalah bil yang tak terbayar. Kadang-kadang notis mereka tak dapat. Kadang-kadang mereka rasa dia bayar tetapi tak adanya risik pembayaran. Jadi ini isu-isu yang boleh diselesaikan di luar mahkamah. Sebab kadang-kadang dalam kes mereka yang mempunyai masalah dengan kajian tempatan, tiba-tiba compound dan kemudian tindakan seterusnya tu tindakan yang kadang-kadang begitu keras. Jadi perlulah seseorang yang boleh bercakap bagi pihak mereka. Dan pada tahun ini yang kita dapat banyak, Jabatan Bantuan Guaman dapat banyak pujian daripada mahkamah sendiri ialah Legal Companion yang diwujudkan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan kes-kes jenayah. Dan Legal Companion ini berarti dia meneman anak-anak di mahkamah jenayah apabila mereka berhadapan dengan kes-kes jenayah seksual. Sebab walaupun mahkamah tu dalam bentuk yang amat dalam bahasa friendly to the children, tetapi nak tunggu, nak menjawab soalan, nak berhadapan dengan cross examination dan sebagainya tu, dia bukannya lebih kepada naratif membimbing, tetapi lebih kepada naratif meneman kanak-kanak tersebut. Sebab bukan semua orang berani ke mahkamah. Mungkin kita yang berhormat ni semua hero-hero belaka berani ke mahkamah, tetapi mungkin di kawasan sana, terutama sekali kanak-kanak, mereka tidak berani dan mereka tidak yakin walaupun mungkin bahan bukti itu kuat. Itu sebabnya Jabatan Bantuan Guaman, kita harap insya-Allah dengan Belanjawan 2024 ini akan berhadapan dengan langkah-langkah yang lebih proaktif dengan izin out of the box strategi supaya rakyat kita dapat berhadapan dengan kerajaan yang bertemahkan kepada kerajaan madani. Minta penjelasan. Oh, silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Yang Menteri, saya nampak komitmen daripada kerajaan khususnya yang dibawa melalui Yang Berhormat Menteri hari ini cukup jelas bahawa kerajaan beriltizam untuk mencari jalan bagaimana kita boleh membantu mereka yang perlukan bantuan khususnya apabila menghadapi cabaran undang-undang bukan sahaja di mahkamah tapi juga di luar mahkamah. Dan ini dibahagikan kepada dua bahagian Speaker, iaitu bahagian jenayah dan bahagian sivil. Tapi keseluruhannya Yang Berhormat Menteri, ianya berbalik kepada soal sama ada pun tidak kita mempunyai infrastruktur yang mencukupi untuk kita menangani masalah ini, dan ianya juga bergantung kepada soal kos. Jadi kita sudah bincang berkenaan dengan perkara ini kian lama dan saya lihat langkah-langkah diaturkan bagi tujuan kita mencari jalan penyelesaian. Tetapi kesemuanya akan sudah tentu melibatkan isu kewangan. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah pendirian kerajaan berkenaan dengan bagaimana kita boleh meningkatkan peruntukan yang diberikan untuk menangani masalah ini, dan juga dalam soal ini adakah kerajaan bersedia untuk mendapat lebih daripada input ataupun cadangan
daripada pihak-pihak seperti Bar Council dan juga NGO-NGO berkaitan bagaimana kita boleh membantu untuk mewujudkan satu sistem di mana masalah ini dapat diselesaikan. So one, it is infrastructure. Number two, it's cost. Dan ketiganya, beberapa lamakah akan kerajaan ambil untuk kita mula melihat apa disebut sebagai usaha-usaha ini diambil untuk kita menyelesaikan masalah ini. Terima kasih, Menteri. YB Menteri, soalan yang berkaitan boleh tak? Terima kasih YB Menteri. Berkenaan dengan isu yang telah dibangkitkan oleh YB Damansara tentang kos itu, saya juga dah ada bangkitkan dalam ucapan perbahasan saya mengenai kos, terutama sekali tentang YBGK, yang mana maklum balas yang saya terima selalunya adalah YBGK ni tak cukup kewangan untuk beroperasi dan sebagainya, jadi ada kekangan di situ. Jadi sementara menunggu kita ada konsolidasi di antara YBGK dan juga Jabatan Bantuan Guaman ni, adakah kerajaan boleh mempertimbangkan untuk memberikan mungkin sedikit lebih peruntukan yang lebih kepada YBGK ni, sekurang-kurangnya sehingga kita dapat laksanakan reformasi Bantuan Guaman ni. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Damansara dan juga Yang Berhormat Bangi. Isu dia mudah saja. Pertama sekali berkenaan dengan isu mobile court. Kalau kita tengok daripada senarai kita di Sabah Sarawak, kita mempunyai dalam kawasan pendalaman, contohnya di Sarawak, pada mula operasinya 52 kes-kes mahkamah bergerak. Kemudian di Sabah pula bermula pada tahun 2017. Kemudian di Sabah pula kita tengok bahawa tentang lokasi pula antara 63 lokasi bermula juga tahun 2007. Sebenarnya bila bercakap tentang mahkamah bergerak, dia mempunyai dua konsep, Tuan Yang Di-Pertua. Dia tak semestinya konsep tu dalam mahkamah. Bila kita tengok bila mahkamah bergerak spesifik yang disebut di Sabah Sarawak ni, ialah lebih kepada pendengaran permohonan kes sijil daftar lewat kelahiran dan kematian, pengesahan dokumen bagi apa jenis permohonan termasuk bagi tujuan pendaftaran lewat kelahiran di Sarawak, permohonan kad pengenalan, Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan tanah, Jabatan Tanah, permohonan anak angkat, permohonan bantuan kerajaan dan sebagainya. Kemudian ada juga prosiding pendengaran kes jenayah trafik dan sivil di Sabah, prosiding pembicaraan kes hutan kecil di Sabah. Maknanya bila adanya mahkamah bergerak, tanggapan semua tu mahkamah tu bergerak dan semuanya berlaku dalam mahkamah. Tetapi juga adanya persepsi umum bahawa mahkamah bergerak tu bererti hakim-hakim yang ada dalam mahkamah, sistem-sistem mahkamah yang ada tu diturunkan pada premis yang wujud. Tetapi masalahnya bila bercakap tentang mobile court tu ialah kawasan tu begitu pendalaman, jadi program nak masuk ke dalam tu memakan masa. Tapi kalau berbanding 2007 dengan hari ini tahun 2023 dan tahun depan 2024 dengan sistem teknologi dan ada kemungkinan dan juga pengalaman daripada kes COVID yang mana hakim-hakim kita sivil dan terutama sekali kes sivil yang pergi banyak pada online hearing, kita dapat melihat bahawa ini satu premis yang baru yang boleh kita kemas kini supaya isu mahkamah bergerak ini boleh menjadi satu isu yang menjadi satu kebenaran dalam lokasi dan jumlah yang begitu banyak. Jadi bila Yang Berhormat daripada Damansara tanya saya tentang kos, jawapan saya, kalau fixed cost itu lebih kepada premis yang ditanggung oleh kerajaan. Tetapi kos yang kadang-kadang tinggi ialah kos peguam. Sebab peguam kita bila dia pergi sebagai kes dalam elemen mahkamah memakan masa. Mungkin dia bagi diskaun. Tetapi yang penting di sini, kalau kita bertemahkan kepada termasuk elemen ADR, Alternate Dispute Resolution. Dalam kes mediasi, dalam kes timbang tara, dalam kes civil kita boleh mengurangkan kos sebab kita menyelesaikan kes itu awal. Tetapi disebabkan oleh kes jenayah ni tema dia berlainan kerana kes jenayah ni kita tidak boleh mempercepatkan. You cannot force. Kecuali kalau sekarang ni katakan dalam masa terdekat kerajaan nak mewujudkan pendekatan yang agak berbeza. Contohnya yang mana Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri memberikan kenyataan tentang kes-kes dadah di mana dilihat daripada elemen penyakit. Dan kita mengurangkan penjara sebagai contoh. Itu mungkin akan menjadi hala tuju pada tahun 2024. Tetapi saya tidak bertanggungjawab dalam hal tersebut. Tetapi yang saya tengok, kita memang perlu mengurangkan kos. Tetapi sudah tentu antara cabaran yang paling depan ialah melihat kalau adanya subsidi yang wujud. Dan YBGK ini kita lihat subsidi daripada kerajaan dan
rakyat memang bertambah, kes memang bertambah dan jumlah macam mana pun kita letak mungkin tidak akan memadai. Itu sebabnya ada beberapa bidang kuasa negara mewujudkan bahawa dalam kes-kes yang melibatkan golongan yang tidak mampu, kemungkinan pembayaran kes itu berkurangan. Itu sebab untuk mewujudkan negotiation dengan peranan yang dimain oleh Bar Council dan State Bar Committee amat penting untuk membincangkan. Tetapi kalau kita dapat mengurangkan kes dan mewujudkan lebih banyak penyelesaian luar mahkamah, mungkin kos itu berkurangan. Tetapi sudah tentu jangka masa yang panjang bagi negara kita ialah kewujudan kemungkinannya public defender, iaitu satu elemen yang begitu berfokus dan begitu konkret dalam penyelesaian bantuan guaman aspek sivil dan juga jenayah. Dalam kebanyakan negara, public defender itu ialah satu elemen yang baru diwujudkan untuk memberikan perlindungan yang tanggungjawabnya oleh kerajaan. Tetapi mereka terlibat dalam public defender services ini dilihat sebagai elemen daripada elemen pendakwaan yang ada. Tetapi sudah tentu akan isu falsafah itu berlaku kalau punca kuasa daripada kerajaan yang mensabit, kerajaan kemudian menghantar peguam untuk prosecute, mendakwa, kemudian hantar peguam untuk membela, kemudian ada banyak-banyak isu yang tidak dipersetujui. Itu sebab YBJK yang luar daripada kawalan kerajaan terlibat dalam kes-kes jenayah sebab mereka bertentangan dengan mereka yang mendakwa, iaitu daripada suara negara, iaitu kerajaan yang mendakwa, YBJK Badan Bebas membela. Silakan Daman Sarah. Terima kasih. Izinkan saya, Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya dengar apa yang disebut di situ sebagai cadangan untuk kerajaan, nombor satu, untuk serap sedikit daripada kos daripada mereka yang perlu mengeluarkan kos untuk membela diri dalam kes-kes yang tertentu. Itu satu. Nombor dua, Yang Berhormat Menteri sebut berkenaan dengan mungkin kita nak wujud public defender di mana ada badan yang akan melihat kepada aduan yang dibuat bagi pihak mereka yang dituduh dan perkara itu dapat dibawa ke hadapan. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, bagaimana dengan kes-kes di mana seperti mana saya lazim bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini, apabila ada salah guna kuasa pada pihak, mungkin pihak penguasa, walaupun saya bagi contoh SPRM kerap kali laporan-laporan polis dibuat, siasatan juga dibuat oleh anggota polis, mereka buat tugas mereka, fail disediakan, diserahkan kepada pihak AG, tetapi tidak ada tindakan diambil. Apabila ditulis surat, tidak ada jawapan. Kemudian berdolat-dalik, SAG hantar balik kepada polis, polis hantar balik kepada AG, bertahun-tahun berlalu, kemudian kes itu kita lihat dia ni hilang begitu saja. So bagaimana rancangan kerajaan apabila kita ada sebut berkenaan dengan bantu pihak-pihak tertentu ni, terdapat pihak-pihak yang tertindas di luar di situ oleh kerana salah laku yang berlaku. Jadi apakah kerajaan berhasrat untuk mewujudkan satu sistem di mana aduan-aduan tersebut juga akan diambil tindakan dan disegerakan supaya kita dapat mewujudkan kembali confidence dalam sistem yang ada. Saya bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan satu kes yang melibatkan seorang warga daripada China, di mana pihak pegawai-pegawai SPRM masuk ke dalam apartmen beliau, ambil duit lebih kurang RM600,000. Pihak polis mengambil tindakan, mereka tahan pegawai-pegawai SPRM itu. Kemudian wang itu pun dapat mereka perolehi daripada pegawai-pegawai tersebut. Wang itu kemudian dikembalikan oleh mahkamah kerana setuju bahawa tidak ada sebab untuk ambil wang itu. Kes itu pun tak ada tindakan. Jadi kita nak tahu kenapa boleh berlaku sebegitu rupa dan apakah rancangan kerajaan untuk pastikan bila kita sebut defender, kita nak bela ni, kita perlu ada satu sistem yang memang kepada saya sistem yang efektif supaya masalah ini dapat kita selesaikan. Terima kasih Menteri. Yang Menteri, saya nak selaras dengan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Daman Sarah tadi, yang disebut ada kes-kes yang dilaporkan kepada pihak berkuasa, khususnya SPRM, dibuat siasatan, dibuat interrogation dan juga tangkapan, tapi tidak ada tindakan. Persoalan saya sebaliknya daripada itu. Ada pula kes-kes yang dibawa oleh SPRM ke mahkamah dalam keadaan terburu-buru, dalam keadaan yang tidak bersedia. Bagi contohnya,
yang dibawa terhadap Yang Berhormat Tasik Gelugur baru-baru ini. Dah dibawa ke mahkamah. Tiba-tiba DPP minta supaya DNAA dulu kerana charge-nya tidak proper lagi. Kemudian dituduh kembali. Juga kepada pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional. Dibuat tuduhan apabila dirujuk permohonan untuk mahkamah menilai semula, mahkamah mengatakan bahawa tuduhan itu tidak proper, tidak dalam keadaan yang sebenarnya, yang menyebabkan terpaksa di acquitted and discharged dan sebagainya. Jadi kita nak tahu apakah tindakan kerajaan memastikan sesuatu aduan, komplain berhubung dengan kes-kes jenayah terutamanya rasuah ini diberikan perhatian yang sewajarnya mengikut undang-undang sebelum ianya digunakan kuasa AG di bawah perkara 145 dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya saya secara peribadi sebagai seorang yang pernah menjadi peguam jenayah dan juga peguam sivil, memang selalunya berhadapan dengan satu elemen frustration bahasa yang saya boleh guna secara tanpa ada niat jahat a very good faith statement, frustration, bukan niat jahat. Saya tidak menuduh mana-mana agensi. Tetapi saya rasa pada tahun 2023 ini kita melihat bahawa dengan saya selalu menekan pada elemen teknologi social media teknologi, tidak ada apa yang boleh disembunyikan lagi. Maknanya banyak maklumat ada di luar sana. Jadi bererti bahawa dalam negara kita agensi-agensi penguatkuasa mesti menjalankan tugas mereka dengan penuh transparansi dan accountability. Dia tak boleh lagi menganggap bahawa kuasa yang ada tu boleh menjadi satu kuasa yang sewenang-wenangnya. Itu adalah dia punya general premise. Itu sebabnya kalau kita tengok, pertama sekali bila bercakap tentang pendakwaan dululah, di mana pada hari ini saya pun dah banyak kali jawab. Komitmen Kerajaan Madani memang ada kepada elemen pemisahan AG dengan prosecution powers. Memang. Maknanya AG sebagai penasihat undang-undang pada kerajaan dan AG sebagai pendakwa negara. Itu memang committed. Tetapi memakan masa dan jawatan kuasa hak, wakil daripada ahli-ahli, dua-dua pihak memang terlibat dalam empirical study dilakukan. Itu adalah elemen pendakwaan. Jadi bila bercakap tentang elemen agensi kuasa, kita mempunyai badan yang ada. Kita ada AIAC dan kemudian kita ada beberapa elemen, dan kalau kita tengok di polis, kita mempunyai IPCMC yang telah memakan masa yang lama. Tetapi pada hari ini bagi pihak kerajaan, memang kerajaan menyebut tentang kewujudan ombudsman. Dan ombudsman yang disebut ini nak membawa semula isu yang paling utama, adakah EIAC yang wujud memantau semua enforcement agency itu dimasukkan di bawah ombudsman ni, ataupun ombudsman tidak wujud pada premis negara kita. Ini masih dalam perbincangan. Tetapi semasa menunggu keputusan ini untuk dibuat sebagai satu dasar oleh kerajaan pada hari ini, saya melihat bahawa undang-undang yang ada ni memang mencukupi. Sebab itu yang bila kita sebut pada hari ini, kerajaan hari ini ialah kerajaan yang mempunyai penghormatan kepada sistem separation of power. Sebagai contoh, kuasa judiciary, kuasa mahkamah. Dan semua yang berhadapan dengan tidak kepuasan hati daripada mana pihak, saya tak nak cakap kes yang spesifik sebab subjudis, mereka boleh pergi ke mahkamah hari ini, dan mereka telah pergi kepada mahkamah untuk menuntut hak mereka. Dan hari ini kalau kita baca dalam social media, online news, macam-macam permohonan dibuat. Tidak adanya halangan permohonan itu tidak boleh dibuat. Tetapi saya bercakap permulaan saya tentang bantuan guaman. Bantuan guaman itu kepada mereka yang tak mampu. Terutama sekali kes sivil dan kes jenayah. Kes-kes yang disebut, kata contohnya individu yang punya kewangan yang besar, ataupun badan-badan organisasi yang besar, syarikat yang besar, atas tuduhan rasuah, atas mana-mana tuduhan yang dilakukan, mempunyai kemampuan untuk mencari peguam. Dia tidak boleh mendapat bantuan guaman. Daripada premis percakapan perbahasan saya pada hari ini, permulaan dengan Jabatan Bantuan Guaman dan YBJK. Jadi nak menjawab kepada Kota Baru tu, saya nak beritahu Kota Baru bahawa undang-undang yang ada pada hari ini ialah undang-undang yang sama yang mana bila kerajaan masa PRU14 kerajaan yang sama. Maknanya undang-undang tu undang-undang sama. Tidak adanya pindaan pada undang-undang di segi agensi-agensi yang disebut tadi. The law is the same. The law has been that way. Jadi sekarang ni kalau kita nak buat pada
perubahan dan pindaan perlu kita banyak kajian. Tetapi saya nak menekan di sini bahawa kerajaan tidak lari pada tanggungjawab kerana pertama sekali ialah kita bercakap tentang Akta Kebebasan Maklumat. Hari ini Kerajaan Madani bercakap tentang Akta Kebebasan Maklumat. Perlunya pindaan dilakukan. Tetapi mungkin tak sempat pada tahun ini, mungkin insya-Allah pada tahun depan. Dan Akta Kebebasan Maklumat ini sangat penting kerana perlu dilihat sekali dengan Akta Rahsia Rasmi 1972. Jadi perlunya satu balancing act di mana Akta Rahsia Rasmi kemungkinan dipindah supaya Akta Pemberi Maklumat mempunyai skop yang lebih luas. Jadi itu semua kata orang dalam bahasa orang putih building blocks. Jadi kita tidak boleh hanya datang ke parlimen membuat pindaan sewenang-wenangnya tanpa membuatkan libat urus bukan saja dengan ahli-ahli politik ataupun wakil rakyat di sini dua-dua blok, tetapi juga pada agensi-agensi terlibat yang akan melaksanakan perkara tersebut. Tetapi dialog tersebut, perbincangan tersebut, percakapan tersebut disebut oleh Kerajaan Perpaduan Madani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10. We are not keeping quiet about it. Kita bercakap. Sebab kita mempunyai kesedaran perlunya satu perubahan di segi landscape kita. Dan apa gunanya nak bercakap tentang contohnya mempunyai undang-undang yang begitu ketat kalau Akta Kebebasan Maklumat tidak memberi perlindungan yang sepenuhnya kepada pemberi maklumat. Jadi siapa yang nak report? Jadi dia tidak boleh bergerak bersendirian tanpa mempunyai dia punya undang-undang yang soalan saya tak jawab, Yang Berhormat. Kejap, satu-satulah Yang Berhormat. Kemudian Akta Perlindungan Pemberi Maklumat yang 2010 yang apa dia Yang Berhormat? Yang Berhormat Menteri Masa Surat Taman. Oh, kejap. Kerajaan soalan Yang Berhormat berkenaan dengan SPRM. Tentang apa? Tentang apa? Damansara membangkitkan siasatan dibuat tidak ada pendakwaan. Saya membangkitkan tidak ada siasatan yang lengkap dibawa ke mahkamah dan kemudiannya dibuang oleh mahkamah. Kenapa jadi begitu? Yang Berhormat, sebab separation of powers lah saya tak boleh jawab sebab saya bukannya menteri yang Commissioner for SPRM untuk menjawab pada hari ini dan saya juga bukan pendakwa raya. Dan saya juga bukan ketua So siapa negara. menteri yang jaga SPRM sekarang? Saya setakat ni jawapan saya ialah saya bukan menteri yang jaga SPRM. Saya tidak bertanggungjawab. Saya dulu jawab mengenai SPRM. Saya boleh jawab tapi saya bukan bertanggungjawab. Jawab tu berlainan dengan bertanggungjawab. Jawab tu saya dapat jawapan Jadi tak yang bertanggungjawablah sekarang. Tapi kalau saya nak jawab, saya boleh bagi jawapan bertulis. Tapi saya nak jawab sekarang, persediaan saya kepada isu-isu yang saya nak jawab dalam belanjawan. Yang Berhormat bawa isu tentang belanjawan. Yang Berhormat tanya pada SPRM, saya boleh bagi jawapan bertulis. Saya minta jawapan spesifik. bertulis. Tak ada Saya minta masalah. jawapan bertulis. Tak adanya Kerajaan Perpaduan Madani nak lari pada tanggungjawab. Tak adanya. Kalau salah, tetap salah. Tapi sebelum saya duduk, saya baca sosial media ni. Saya tahu saya nak duduk ni. Yang lain tu saya akan bagi jawapan bertulis lah. Supaya jangan orang kata Kerajaan Perpaduan Madani ni lari pada tanggungjawab. Saya nak baca pada Akta SPRM. Akta SPRM dan juga berkenaan dengan kuasa SPRM sebagai contoh. Kuasa dia memang luas. Yang Berhormat semua, kita semua tahu. Tapi saya nak sebut juga bila kita bercakap tentang Akta Keterangan 1950 di bawah Seksyen 126 tentang Professional Communication. Sekarang ni banyak orang bercakap bahawa peguam-peguam mengatakan bahawa tidak boleh adanya fishing expedition. Itu premis daripada banyak peguam-peguam. Bar Council telah membuat kenyataan. Saya nak komen sebelum saya duduk bahawa saya rasa nak baca Seksyen 126 ni kena baca menyeluruh. 126(1). Sebab dia kata no advocate shall anytime be permitted unless with clients express consent to disclose any communication. Itu dalam Evidence Act. Semua kita tahu yang melalui kes jenayah. Tapi banyak orang lupa pada satu perkara. Di bawah proviso itu mengatakan provided that nothing this section shall protect from disclosure of any such communication made in furtherance of any illegal purpose, dan B, any fact observed by any advocate in the course of his employment of such showing of any crime or fraud that has been committed since the commencement of his employment. Maknanya peguam ke mana-mana badan profesional, kalau dia telah terlibat dalam mana-mana kes jenayah, terlibat membantu pelakuan jenayah, dia tidak akan mendapat perlindungan. Itu maksud saya. Jadi itu sebabnya bagi sini saya rasa nak baca undang-undang tu baca menyeluruh, jangan baca sekat-sekat. Ini jadi masalah kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya akan bagi jawapan bertulis. Jadi yang buat terbaru jangan takut pengerang tidak akan lari. Dengan itu saya mengucap menyokong pada Belanjawan 2024. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya jemput Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. 30 minit.
Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya mulakan ucapan penggulungan perbahasan Belanjawan 2024 peringkat dasar ini dengan mengajak seluruh ahli yang berhormat bersama-sama merenung firman Allah dalam suratul Hajj ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wama ataakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang Allah kurniakan kepada rasulnya dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah dan bagi Rasulullah dan bagi kaum kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir yang keputusan. Ketetapan yang demikian supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan semua ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah hal ehwal agama sepanjang tempoh perbahasan Belanjawan 2024 pada kali ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, seramai 19 ahli yang berhormat telah membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan hal ehwal agama, termasuk Yang Berhormat Pendang, Igan, Pekalan Cepa, Bacok, Kinabatangan, Rantau Panjang, Jelun, Kuala Krai, Libaran, Pekan, Pokok Sena, Sabak Bernam, Shah Alam, Marang, Tampin, Temeloh, Mersing, Bagan Serai dan Jasin. Puan Yang Di-Pertua, bagi menggulung perbahasan belanjawan kali ini, izinkan saya menjawab isu-isu berkaitan hal ehwal agama yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat secara rangkuman mengikut 3 program seperti mana dalam buku Belanjawan 2024 seperti berikut. Yang pertama, pengurusan kehakiman dan perundangan. Yang kedua, kemajuan Islam. Dan yang ketiga, pengurusan zakat dan haji. Saya mulakan dengan pengurusan kehakiman dan perundangan. Yang Berhormat Pendang menggesa kerajaan agar memperbanyakkan pembinaan mahkamah syariah dan usaha memartabatkan undang-undang syariah. Pengurusan dan pentadbiran mahkamah syariah kecuali di wilayah Persekutuan dan Sabah adalah di bawah pentadbiran kerajaan negeri, termasuklah urusan menaik taraf pembangunan fizikal mahkamah syariah. Walau bagaimanapun, dalam usaha untuk memperkasa mahkamah syariah daripada aspek pembangunan fizikal, sejak tahun 2000, Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ataupun JKSM telah membantu dalam membangunkan kompleks Ibu Pejabat Mahkamah Syariah bagi 9 buah negeri, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan yang terbaru adalah Pahang dan Sabah yang siap sepenuhnya pada tahun 2022. Pembangunan kompleks Ibu Pejabat Mahkamah Syariah ini melibatkan kos keseluruhan berjumlah RM438.94 juta. Mahkamah Syariah adalah simbol kepada keadilan undang-undang Islam di negara ini. Kerajaan sentiasa komited dalam usaha-usaha memartabatkan undang-undang syariah selaras dengan kedudukan Islam dalam perlembagaan persekutuan. Usaha-usaha ini akan dilakukan secara berterusan dengan kerjasama persekutuan dan negeri-negeri. Puan Di-Pertua, yang berhormat Jelun membangkitkan tentang Akademi Kehakiman Malaysia. Yang berhormat Menteri, ya. Sekejap. Yang berhormat telah menyentuh mengenai Mahkamah Syariah. Saya dan juga ramai rakan-rakan kami di sini membangkitkan kedudukan undang-undang syariah itu sendiri, yang mana Mahkamah Syariah dari segi kuasanya, dari segi jurisdictionnya pun dicabar, termasuklah di dalam Mahkamah Sivil. Yang berhormat juga berjanji dengan saya masa persidangan kajian separuh penggal dulu untuk berikan jawapan yang sama, tapi saya tak terima sampai hari ini. Jadi saya nak tahu apakah
langkah kerajaan hari ini untuk memastikan undang-undang syariah, enactment syariah negeri tidak dicabar sebagaimana titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, supaya undang-undang tertentu perlu dipindah supaya tidak ada mana-mana pihak boleh mencabar kedudukan undang-undang syariah yang diluluskan oleh Dewan-Dewan Undangan Negeri. Saya mohon penjelasan. Terima kasih Puan Doktor. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Sebenarnya saya tidak bercadang untuk menjawab berkaitan dengan apa yang Berhormat sebut tentang soalan jawapan tulisan yang saya janjikan untuk berikan. Sebenarnya kalau ikut rekod yang ada pada saya dan di Pejabat Menteri, kita telah menghantar ada 7 Yang Berhormat yang bertanya soalan yang saya tak sempat untuk jawab, dan saya janji untuk berikan jawapan itu secara lisan. Untuk makluman Puan Yang Bertua, saya dah terima daripada 7 yang kita hantar, saya telah terima 6 daripada Yang Berhormat. Maknanya 6 daripada 7 Yang Berhormat telah memberi perakuan dengan borang kepada SUDR yang mereka ni telah terima jawapan yang saya berikan secara bertulis tersebut. Masalahnya Yang Berhormat, saya tak terima. Yang Berhormat boleh tengok handset Parlimen 18 September. Yang Berhormat sendiri berjanji akan bagi jawapan bertulis pada saya. Sampai sekarang ni pun tak ada. Dan isu yang kedua tadi, Yang Berhormat memperkatakan tentang memperkasakan Mahkamah Syariah. Saya tanya, kuasa Mahkamah Syariah dicabar. Macam mana Mahkamah Syariah nak diperkasakan? Apa tindakan kerajaan? Itu soalan saya. Ya, betul. Itu maksud saya pun. Maksudnya saya sekarang proses untuk menghantar jawapan tersebut bukan daripada menteri. Dia melalui ada prosedur dia. Mana daripada SUDR yang hantar, itu yang saya difahamkan. Jadi setakat ini semakan yang saya buat di Setiausaha Dewan Rakyat, kita telah terima 6 daripada 7 Yang Berhormat yang saya hantar jawapan-jawapan bertulis tersebut. Maknanya 6 terima. Yang kita tak terima setakat ni adalah daripada Yang Berhormat Kota Baru. Itu saja saya maklumkan di sini. Yang Berhormat hantar kata tak jawapan kepada saya? Jawapan dia bertulis. Hantar. Dah hantar? Tak, yang menghantar tu adalah melalui SUDR. Mana boleh SUDR, pejabat menteri lah. Menteri berjanji nak hantar jawapan bertulis kepada saya. Pejabat menteri lah hantar. Takkan SUDR hantar. Melalui SUDR bolehlah, tapi adakah pejabat menteri telah memberikan jawapan kepada saya secara bertulis? Tak, itu maksud saya. Itu soalnya. Kita ikut proses Yang Berhormat. Maknanya jawapan itu memang telah dihantar kepada SUDR, sebab pemahaman di SUDR yang akan hantar kepada Yang Berhormat berkaitan. Okay, saya cek dengan SUDR, setakat ni saya mengesan tidak terima apa-apa jawapan daripada pihak pejabat menteri. Tak, masalahnya 6 yang lain terima Yang Berhormat. Itu yang saya sebut sini. Yang 6 Yang Berhormat yang lain yang saya janji untuk hantar, yang ke-6 saya tu semua tak kira lah Yang Berhormat lain. Saya tak terima. Itu isunya. Okey. Ya. Okey, tak apa Yang Berhormat. Nanti Yang Berhormat Menteri nanti hantar semula. Ya. Okey, terima kasih. Berkaitan dengan usaha-usaha pemerkasaan Mahkamah Syariah, untuk makluman Yang Berhormat Kota Baru, persoalan berkaitan tentang cabaran terhadap undang-undang syariah yang berlaku, yang seperti mana kita sedia maklum pada 2 kes, satu kes yang telah berlalu sebelum pada ini, Iki Putra, dan kes Nik Elin yang masih lagi sedang dalam perjalanan. Saya rasa kita semua sedia maklum dalam konteks 3 organ kerajaan yang ada. Kita ada legislatif, kemudian kita ada mahkamah kehakiman, dan juga kita ada pihak eksekutif. Maka dalam konteks itu, Yang Berhormat Kota Baru, kita menghormati kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada Mahkamah Persekutuan di bawah Perkara 128. Maknanya mereka hakim-hakim di Mahkamah Sivil yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan, menentukan sama ada bila mana ada cabaran, sama ada badan perundangan negeri tersebut mempunyai bidang kuasa ataupun tidak. Yang ini kuasa yang diberikan kepada Mahkamah Persekutuan. Ya Berhormat sekejap. Ya Berhormat juga seorang peguam. Bukan saja peguam syar'i, bukan saja bekas Ketua Hakim Mahkamah Syariah.
Yang Berhormat, proses mahkamah itu yang saya bangkitkan. Apabila ada satu-satu kes, sebagai contohnya kes Niilin melawan Kerajaan Negeri Kelantan, pihak jabatan-jabatan agama Islam atau majlis agama Islam yang lain dari segi prosedurnya boleh intervene, boleh mencelah sebagai pihak yang mencelah dengan kebenaran mahkamah. Persoalan saya, kenapa Kajian Pusat yang mempunyai majlis agama Islam wilayah, majlis agama Islam di negeri-negeri yang tidak ada sultan tidak membuat pencelahan, menunjukkan bahawa kita tidak bersetuju enactment ini dicabar kerana ia diluluskan oleh Dewan-Dewan Undangan Negeri. Ketua Agama Negeri ada sultan-sultan. Apakah pendirian dan juga tindakan Kajian Persekutuan? Itu saya nak tahu. Bukan boleh mencelah, you can intervene. Ini prosedur biasa, Yang Berhormat. Betul-betul. Saya setuju yang buat Ketua Baru. Memang kalau kita tengok, contohnya lah, kalau kita tengok dalam kes Iki Putra. Dan kes Iki Putra dan kes Niilin ini, kalau kita tengok tarikh pemfailan dia Yang Berhormat Ketua Baru, dia berlaku semasa Yang Berhormat menjadi kerajaan lagi. Maknanya dalam konteks tersebut, Jabatan Peguam Negara yang menasihati kerajaan ketika itu dan ketika ini berpandangan bahawa oleh kerana undang-undang yang dicabar adalah undang-undang negeri, maka dalam konteks tersebutlah kerajaan sebelum daripada ini mengambil pendekatan untuk menyerahkan kepada kerajaan negeri dan Majlis Agama Islam saya nak betulkan, Ya Berhormat, lift untuk memasukkan kes itu ke Mahkamah Persekutuan diperolehi pada tahun 2023. Siapa kerajaan pada masa itu? Ya, lift diperolehi 2023. You can check. Yang Berhormat, siapa jadi kerajaan masa itu? Yang Berhormat, saya tidak, ya. saya tidak apa itu Yang Berhormat buat kajian dululah. Yang Berhormat banyak fakta tak betul. Kes berada dalam mahkamah. Anytime you can file in intervene application. Banyak lawyer ni. Bangi pun bertahu. Yang Berhormat, dalam konteks Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam memang telah membuat permohonan untuk menjadi untuk intervene. Permohonan itu telah dibuat, Yang Berhormat. Permohonan itu memang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Sama ada mahkamah nak membenarkan ataupun tidak, itu kuasa dan budi bicara mahkamah. Tetapi dalam konteks saya sebagai menteri yang bertanggungjawab hal ehwal agama, kita menasihati, memberi semangat kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri untuk menjadi pihak ataupun paling kurang seperti mana Yang Berhormat sebut tadi, untuk menjadi pencelah dalam permohonan dalam kes tersebut. Cuma persoalan dia lah sama ada nak benarkan atau tidak, itu kuasa yang ada pada mahkamah. Yang Berhormat kaji baliklah. Teruskan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Ketua Baru, Yang Berhormat Jelum membangkitkan tentang Akademi Kehakiman Malaysia dan Kehakiman Syariah. Untuk poin Ketua, kerajaan masih lagi mempertimbangkan beberapa cadangan lokasi bagi Akademi Kehakiman Syariah Malaysia. Urusan penetapan lokasi ini sedang giat dijalankan dengan kerjasama JKSM bersama JPM dan ICU dan juga Kementerian Ekonomi. Penubuhan akademi ini sebagai satu organisasi di bawah JKSM ini akan menjadi institusi latihan khusus kepada personal Mahkamah Syariah pelbagai grade tanpa mengira skim perkhidmatan guna sama ataupun bukan guna sama, termasuklah kepada para peguam syar'i. Malah JKSM berharap akademi ini akan menjadi hub latihan dan rujukan kepada komuniti kehakiman syariah serantau yang akan memberikan akses latihan kepada pegawai-pegawai kehakiman daripada Mahkamah Syariah Brunei, Singapura dan Indonesia. Sama seperti ILKAP, pakar perundangan, ahli akademik dan pegawai-pegawai kehakiman syariah akan dilibatkan sama dalam pembangunan modul latihan akademi ini. Yang Berhormat Jelun juga memohon agar peruntukan diberikan kepada Persatuan Peguam Syar'i Malaysia PGSM di seluruh negeri kerana PGSM juga menyediakan khidmat bantuan guaman kepada golongan B40. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, kerajaan telah menyediakan dana bantuan guaman syar'i yang bermula sejak 2022 dengan dana sebanyak RM5 juta untuk tempoh 3 tahun. Dana ini diberikan melalui Pusat Bantuan Guaman Syar'i Bagus yang dikendalikan oleh Persatuan Peguam Syar'i Malaysia PGSM.
Yang Berhormat Pokok Suna membangkitkan dua isu seperti berikut. Usaha kerajaan, apakah usaha kerajaan dalam melindungi pihak-pihak berkepentingan termasuk mengadakan perbincangan bersama perundangan syariah, dan apakah usaha pihak Majlis Agama Islam negeri-negeri bagi memelihara kepentingan mahkamah syariah di negara ini. Dalam konteks ini, kerajaan telah menggesa pihak berkuasa agama negeri melalui Majlis Agama Islam negeri untuk terlibat dalam isu berkenaan. Kerajaan juga telah bersetuju untuk menubuhkan jawatan kuasa khas bagi mengkaji kompetensi Badan Perundangan Negeri bagi menggubal undang-undang syariah sebagaimana saranan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor selaku pengurusi MKI. Majlis Agama Islam negeri-negeri menjalankan fungsinya selaras dengan Akta Enactment Pentadbiran Agama Islam Majlis Agama Islam negeri-negeri termasuklah berkaitan dengan Mahkamah Syariah. Dalam konteks ini, kerajaan sentiasa bekerjasama rapat dengan pihak Majlis Agama Islam negeri dari semasa ke semasa bagi memastikan kepentingan Mahkamah Syariah seluruh negara sentiasa terpelihara. Yang Berhormat Temeloh ingin tahu sejauh manakah usaha kerajaan untuk memperkasa dan memastikan pelaksanaan undang-undang syariah di negara ini. Kerajaan amat peka dan sememangnya mengambil langkah-langkah yang serius dalam memperkasakan pentadbiran Mahkamah Syariah selaras dengan Fasal 1 Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Pemerkasaan Mahkamah Syariah bukan hanya dari sudut bidang kuasa semata-mata,